Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih kepada saya dan kepada Ustaz Ahmad selaku pengajar majlis yang saya hormati Bapak Pentadbir, Deputi, Bapak Kerja dan para relawan Masjid Ar-Rawdah. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para hadirin, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan puan-puan serta mudahan dirahmati Allah. Malam ini kita akan membincangkan satu tajuk seperti yang telah diwar-warkan sebentar tadi, yaitu yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita eratkan, ataupun dalam bahasa terjemahan Inggris, closing the gap and strengthen the relation. Ini terjemah huruf demi huruf. Hadirin hadirat sekalian, sebagai seorang Muslim, baginda Nabi SAW menggambarkan taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa tanatubihim kama salil jasad. Idza ishtaka udwan tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahar wal humma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya permisalan orang-orang Islam dalam soal saling sayang menyayangi, rahmat merahmati, kasih mengasihi, itu kata Nabi bagaikan sebuah jasad. Jika salah satu daripada anggota badannya merasa sakit, maka seluruh jasad akan saling menyerukan untuk merasakan kesakitan tersebut. Umpamanya lah kita sakit gigi, tetapi walaupun hanya gigi yang sakit, seluruh badan akan merasakan kesakitan yang ditanggung oleh gigi itu tadi. Walau tak ada kaitan pun antara gigi dengan kepala misalnya, tidak ada kaitan, tetapi sedang rasa di antara semua anggota-anggota tersebut sehingga kan serentak perasaan sakit itu dirasakan. Inilah itu orang Islam yang jauh didekatkan, yang dekat kita eratkan, yang teruk kita jernihkan, yang berbungkul kita ratakan, yang kesat kita amplaskan, yang menyala kita betulkan, yang rendah kita rapatkan, yang sakit kita ubatkan, yang larat kita ingatkan. Kita sesama Islam menjadi suluk dalam gelita, menjadi penyabar di dalam murka, menjadi benteng dusun dan kampung, menjadi pagar teluk dan tanda. Namun malamnya apabila kita lihat sekeliling kita sudah berlaku perpecahan demi perpecahan. Ini saya akan terangkan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, secara umum hubungan persahabatan antara kita sesama kita terbagi kepada 7 jenis persahabatan. Persahabatan pertama dia panggil persahabatan atas sebab ta'arufan. Dia ada ta'arufan, tarihan, ahamiyatan dan macam-macam. Nombor 1 sekali ta'arufan, iaitu persahabatan yang dijalinkan kerana pernah berkenalan secara kebetulan. Sebagai contoh, kita bersahabat dengan dia kerana pernah bertemu dulu di stesen kereta api misalnya. Kita pernah di stesen MRT berjumpa dengan dia, ataupun pernah duduk di hospital berkawan dengan dia, kita sama-sama menjaga orang sakit, ataupun pernah berjumpa dia di post office buat urusan, ataupun di mesin ATM mengambil duit dan sebagainya. Orang-orang begini kita sering berjumpa secara ta'arufan. Kita kenal sebab urusan lebih kurang sama. Jumpa tarik tiap-tiap hari, lama-lama jadi kawan lah ya. Yang kedua, ada persahabatan atas dasar tarihan, persahabatan yang terjalin kerana faktor sejarah. Misalnya kita berkawan dengan dia kerana faktor dia ni teman sekampung. Dulu dia asal daripada Bedok, kita pun asal daripada Bedok. Ataupun dia ni sama sekolah dengan kita, alumni lah kalau bahasa sekarang. Dia dulu sama-sama alumni, kita pun alumni.
Dia madrasah Ma'arif, kita pun madrasah Ma'arif. Dan begitulah seperti. Ataupun dia ni dulu keluarganya sama dulu dengan keluarga kita dulu di Pontok, Talopang, Bubu, Operwell, Road dan macam-macam lagi. Semuanya menjadi kawan sebab atas dasar memiliki sejarah yang sama. Ataupun pernah berangkat menuju haji bersama-sama, semuanya menjadi sahabat. Ada sahabat atas dasar ahamiyatan, persahabatan yang terjadi atas faktor kepentingan tertentu. Contohnya kerana faktor bisnes. Suka ataupun tidak kita berkawan dengan dia. Walaupun perangai ini menjengkelkan hati, tapi kerana kontrak memang dia saja yang banyak supply, kita terpaksa baiklah dengan dia. Ke Batam lah kita. Ke Medan lah kita. Terpaksa ajak main golok lah kita. Walaupun tak pandai. Sebab terpaksa. Atas dasar kepentingan. Ada juga kerana masalah politik. Walaupun perbezaan pemahaman, prinsip berbeza, tapi meraihkan atas dasar parti politik persahabatan. Ada sahabat kerana farihan. Farihan ini persahabatan yang terjadi hasil daripada faktor-faktor bersifat kegemaran ataupun hobi. Contoh, geng main futsal. Tak kenal sangat pun, tapi sebab dah hari-hari main futsal sampai 3-4 pagi, lama-lama jadi kawan sebab hobinya sama. Ataupun geng main badminton, tak kenal pun, tapi dah hari-hari itu dia datang main kot sana, kot sini, main double, single, lama-lama jadi kawan. Ataupun kerana dia mempunyai minat yang sama, suka menonton kisah Tok Kadi misalnya. Memang hobi dia. Kita pun menengok juga cerita Tok Kadi drama dalam televisyen, lama-lama jadi kawan. Ataupun ada juga faktor persahabatan atas dasar amalan. Bagi contoh, persahabatan yang terjalin kerana faktor sama profession. Contohnya, sama-sama menjadi cikgu, sama-sama jadi guru. Maka dia ada hubungan persahabatan dalam. Ataupun asal nizam penceramah misalnya. Macam kami ceramah dari Malaysia pun ada kumpulan kawan-kawan. Dan saya pun dalam WhatsApp group pun ada kumpulan asal nizam tu ada. Beza-beza lah nama grup ni. Bukan grup fitrah, bukan dia ahli sunnah. Betul ada kita grup main-main gitu. Dan saya banyak masuk satu grup asal nizam namanya Geng Kuda Merah. Itu lain sikit lah. Dia Geng Kuda Merah. Dia lain sikit bawa kuda. Yang maksud itu. Sebab yang dulu dalam itu semua asal nizam yang saking kuda. Bukan beli nombor kuda apa, bukan. Suka riding kuda. So ni Geng Kuda Merah. Macam-macam lah. Ataupun doktor. Dia ada grup yang dia seronok bersahabat. Tetapi ada juga persahabatan jenis yang keenam, jenis aduan. Dia sahabat tetapi sebenarnya dia musuh. Depannya kelihatan baik, tapi sebenarnya hatinya itu penuh dengan kebencian. Dan dia kalau boleh, dia tiap hari ingin menjatuhkan kawan dia, tetapi tak dilakukan secara gentleman. Ini biasa berlaku dalam suasana pekerjaan, potong-memotong, jilat atas, pijak bawah, siku kiri kanan, kawan dari lawan, lawan dari kawan. Ini biasa berlaku. Sebab itu dalam Quran surah Ali Imran ayat 120, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kau mendapat nikmat, maka dia menyampak kalau kau dapat nikmat. Tapi bila kau ditimpa musibah, sangat gembira orang ini. Wujud watak tetap seperti itu. Dalam ayat yang lain, ada Nabi mengajarkan satu bentuk doa, yaitu Nabi minta kepada amal kerja Allah, selamatkanlah aku daripada manusia yang bila melihat kebaikan aku, dia diam. Tapi kalau melihat keburukan aku, dia viralkan. Minta doa supaya jauh bertemu daripada orang-orang seperti itu. Yang ketujuh, persahabatan yang didirikan atas dasar hubban iman, yaitu ikatan persahabatan zahir dan batin. Tulus saling cinta menyintai, kita sayang dia kerana Allah. Saling tolong menolong, nasihat-nasihati, menuntutkan air, memberikan hadiah. Bahkan dalam diam-diam di waktu penghujung malam kita menadah tangan berdoa pula untuk kebaikan sahabat kita ini.
Walaupun kadang-kadang kita tidak bertemu, tetapi perasaan cinta tak pernah padam. Jadi hadirin sekalian, daripada 7 macam persahabatan ini, yang daripada nombor 1 sampai 6, iaitu tak ada nilai di akhirat. Tak ada harga. Dia tidak ada nilai pada akhirat. Yang benar-benar ada nilai di sisi Tuhan adalah persahabatan jenis yang nombor 7, yaitu kita benar-benar berkawan dia, bersahabat dengan dia kerana Allah, tanpa ada kepentingan. Ada masanya kita berhubung baik dengan manusia kerana ada kepentingan. Sebab itu kata bijak pandai, kalau nak kenal orang yang benar-benar bersahabat dengan kita, bezakan. Apa beza sahabat dan kawan? Sahabat, dia kalau kita susah, dia orang pertama datang jumpa kita. Tapi kalau kita senang, dia orang terakhir yang cari kita. Itu sahabat. Tapi kalau kawan, kalau kita senang, dia number 1 datang. Dia nombor 1 tunjuk muka, mengaku saudara, bercerita hal-hal nostalgia zaman lama, padahal kalau sekarang dia kenalkan diri. Oh, dia cerita dulu, kita bukan orang lain, dulu sekolah gini, sebab kita senang. Tapi bila kita susah, dia yang paling last sekali tunjuk. Mari kita nilai rakan-rakan di sekeliling kita, dan nilailah diri kita sebagai seorang sahabat. Yang inilah Allah sebut dalam Quran, persahabatan yang dibuat kerana Allah. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Mukmin ini dia adalah bersaudara. Allah sebut orang beriman dia adalah bersaudara. Dan hendaklah kita saling sayang menyayangi atas dasar takwa. Dalam ayat yang lain, al-khilaf yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Pada hari kiamat, sahabat-sahabat kita di dunia akan menjadi musuh kepada satu sama lain, kecuali yang bersahabat kerana takwa. Surah Al-Zukhruf ayat 6. Hadirin sekalian, inilah 7 jenis sahabat. Yang mana bolehlah kita bertanya secara jujur, kita duduk pada kategori yang mana. Saya kira benda ini perlu kita berikan perhatian, kerana sekarang ini sudah banyak berlaku perselisihan bersama umat Islam. Perselisihan pula bukan di atas perkara-perkara yang besar, perkara yang remeh-temeh. Inilah yang disebut oleh banyak orang kultur. Apa tanda burung perban terbang rendah hingga di paras? Apa tanda kiamat dekat? Orang berkelahi di mana-mana. Apa tanda burung perban terbang berarah sampai sejak? Apa tanda kiamat dekat? Sumpah serana sudah biasa. Hari ini kita melihat hubungan kita sesama kita, beriman di mulut tapi hati berbohong, beriman di lidah tapi hati menyala. Cakap lidah beri cabang, langkah menghilang. Cakap pelecok perangai tak semua. Ke tengah memfitnah, ke tepi kedengki. Ke laut menghasut, ke darat mengumpat. Ke hulu menipu, ke hilir menyindir. Ke atas mengaku, ke bawah melapar. Ke gunung menyombong, ke lurah menista. Duduk mengutuk, tegak membengkak. Berbudi caci mencaci, bersedekah cerca mencerca. Bertaring tengking menengking, berkumpul seru berseru, berpangkat mengumpat mengumpat, berharga kata mengata, berduit cubit mencubit, sesama keluarga laga melaga, sesama kawan makan memakan, sesama sahabat sebat menyebat, sama sebangsa paksa memaksa, sama sedusun mulut memulut, sama sekampung hasung menghasung, sama sedesa cerca mencerca, sama senegeri iri mengiri, hati goyah lidah bercabang, hati cemburu lidah bersembilu, hati iri lidah berbunyi, telunjuk lurus kelingking berkait, menggunting dalam kelipatan, musuh dalam selimut, mata bertentangan, hati kedapatan. 3 hari malam saya boleh bacakan peribahasa kepada tuan-tuan tentang begitu buruknya suasana hubungan kita sesama kita sekarang. Dan maaf, kadang-kadang perkelahian bersama kita itu berpunca daripada hal yang tidak prinsip pun. Saya ambil contoh, saya beroperasi di Singapura, tapi kalau di tempat saya di Pahang, itu perkelahian memang banyak berlaku, khususnya di masjid.
sepatutnya masjid tempat perpaduan balik dan masjid tak center untuk perkelahian. Saya di Pahang sejak masjid. Masjid di Pahang tidak banyak, 558 buah sahaja. Kita jaga untuk nak pastikan ibadat berjalan dengan baik dan perpaduan terjamin bersama masyarakat Islam. Tetapi masih lagi ada di kalangan jemaah masjid berkelahi bersama sendiri. Isu pertama, kunut tak selesai-selesai dari hati. Apa masalahnya? Yang tak sembahyang ramai lagi. Kenapa itu diputuskan? Yang tak suka kunut, jangan hantar orang kunut. Yang orang kunut, jangan hantar orang kunut. Oh yang tak kunut, yang kita datang raihkan perbezaan. Raihkan perbezaan. Ikut manhaj majlis ulama, selesai sama-sama. Yang kedua bergaduh masalah sunat fardhiyah maghrib. Gaduh tak habis. Tapi kalau nak disusulkan satu persatu pergaduhan terlalu banyak. Yang terbaru bergaduh isu Sayyidina dalam selawat. Okeylah itu boleh berbeza pendapat, tapi jangan sampai tiada. Imam semayang, dikuatkan. Imam solat, imam solat pun masjid tinggi sistem semua bagus. Jadi bila baca tahiyat pun terdengar imam bacaannya Azan, 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 Allahu Akbar, Allah Sayyidina, disebut Sayyidina. Satu soft yang menurut semua mufarraqah. Cuma kena muda, semua mufarraqah. Habis solat, imam belum sempat istighfar, makmum solat baru. Orang muda semangat yang baru belajar. Okey, kita ucap tanya belajar ilmu, tapi dia boleh tunjuk jari kepada imam. Ustaz, kenapa Ustaz kata Sayyidina dalam solat, dalam tahiyat tadi, dalam selawat? Bayangkan perasaan orang betul. Walaupun dia tak betul, itu buang ajar. Kenapa itu dimalukan dengan jemaah? Kasih cara seorang berfikir, nanti masa salam, tarik lebih, dan minta maaf kami dari semua mufarraqah. Kan ada. Tak boleh bincang, tak mati kereta, tapi tak balik. Malu Ustaz. Akhirnya jadi pergaduhan. Mulut. Ustaz, kamu Ustaz pun Sayyidina. Dia pun jawab. Jawab yang orang dari ilmu lah. Saya sebut Sayyidina sebab saya hormat Nabi. Kenapa hormat Nabi nak kita sebut Sayyidina? Yalah, kalau kita nama raja pun kita tak panggil nama, kita sebut nama dia yang panjang. Nama Perdana Menteri pun kita tak panggil dia Najib, kita tak panggil begitu. Malaysia nama Perdana Menteri Muhammad Najib bin Abdul Razak. Kita mana boleh panggil dia Najib main sini? Tak boleh. Bila kita nak salutasi dia, Yang Rahmat Muhammad, Datuk Seri Muhammad Najib, Tun Abdul Razak. Kita jauh hormat. Pakcik dia punya hujah lah. Dia nak lawan dengan geng-geng muda. Geng-geng muda kata, Pak Haji, Ustaz, kalau nak hormat sangat Nabi, kenapa dalam azan tak hormat sekaligus? Asyhadu anna Sayyidina Muhammad Rasulullah. Kan tengah-tengah kita hormat terus. Ustaz ni orang-orang dah tak boleh jawab. Terus saja tunggu. Jom macam ini masjid lah. Pergi kat tempat parking lah. Saya tak kata imam salah, makmum salah. Yang penting bergaduh itu bukan sebahagian daripada agama. Itu belum masuk perkelahian ditambah menyambung muka selepas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubarak. Nak mubarak apa saya dah habis. Mubarak. Ada ni kenapa ni? Ustaz kenapa zakat itu nanti tak kuat? Yalah, saya selepas semayang, apa masalah? Lepas semayang nak sapu dada pun okey. Semayang dah habis, nak nyanyi pun boleh lepas semayang. Apa masalah kau? Dia juga kan. Kita tak menyebelah mana-mana, tapi kita membawa pasukan baik Allah. Allah semua damaikan. Ini budaya kita. Yang jauh kita rapatkan, yang rapat kita mesrakan. Jangan menjadi tukang bakar. Saya ingin jelaskan sedikit. Saya kira tuan-tuan sudah sering mengikuti syarahan tentang kenapa terjadi khilaf di dalam ibadah. Khilaf ini terjadi sebab at-tafaruq fil aql wal fahmi wal qudratu ala tahsil al-ilm. Para ulama ini kemampuan untuk menguasai ilmu tidak sama dari segi akal, fikiran dan pemahaman. Tak sama.
Dalilnya sama, tapi how dia memahami dalil itu beza-beza. Tapi cisnya sama. Saya ambil contoh. Satu kes pernah berlaku di Kuantan. Satu surau. Surau itu surau Jumaat. Diantar report pada kita di Jabatan Agama. Isunya perpecahan di kalangan jemaah kerana isu kalau nak sujud turun lutut turun tangan tu. Apa benda lah ya? Orang yang bulan kau bagi nak pasal kepala lutut tidak ada. Orang bukan Islam dah naik sampai sebulan kaji macam-macam. Kau ada lagi nak fikir kepala lutut ke tapak tangan tu? Okeylah kita rancangkan. Tuan-tuan kalau itu jumhur nak sujud turun tangan ke turun lutut dulu. Jumhur ulama menyatakan kalau nak sujud, ini jumhur kita maksudnya Hanafi, Syafi'i, Hambali dan beberapa ulama salaf seperti An-Nawawi, Sufyan Tsauri, Ishaq, Muslim bin Yasar, Ibn Munzir, semuanya mengatakan lutut dulu baru tangan. Allah lutut dulu baru belakang, baru kepala. Tetapi ada juga satu pandangan daripada Malikiyah dan ada riwayat daripada Imam Ahmad turun tangan dulu baru lutut. Kenapa ada beza? Sebab jumhur pegang hadis Anas bin Malik kuat juga. Yang kata turun tangan dulu pegang hadis Abdullah bin Umar. Ya ni ada dalil, ni ada dalil. Kawan sajalah. Mungkin kita tengok imam itu dia turun tangan dulu. Jangan sangka buruk. Imam tak ikut jumhur. No, sangka baik. Imam ni sakit lutut agaknya tu. Dia turun tangan sangka baik. Nak turun tangan ke, nak turun lutut ke, silakan. Jangan turun kepala dulu cukup lah. Kalau turun kepala dulu meninggal, Allah kepala itu meninggal di dalaman. Dia begini ya. Sebenarnya semua ulama betul di dalam memahami nas. Semuanya betul. Saya selalu buat analogi ini. Ada seekor kucing. Dia pesan pada anak-anak dia. Anak dia ada 3 ekor. Dia pesan, wahai anak-anak sekian, nanti kamu semua kalau dah besar, dah boleh cari tikus untuk makan sendiri. Mak ingin pesankan, kalau dapat tikus, kamu semua mesti makan setengah saja. Faham semua? Faham, Mak? Baik. 3 anak dia dengar mantan mak dia makan setengah saja. Tapi macam mana dia orang apply teman-teman? Anak kucing yang sulung, bila dia besar, dia ingat besar mak dia makan setengah. Jadi setiap kali dia dapat tangkap 4 ekor tikus, dia akan simpan dulu, makan dulu. Adik dia marah, kenapa kau membazir? Kau tangkap 4, kau makan dulu. Membazir. Arwah mak pesan, makan setengah je. Aku tangkap 4, aku makan dulu lah. Kau apa masalah? Anak kucing yang itu tidak. Kalau dia dapat tangkap seekor tikus, dia akan makan separuh tikus saja. Katalah dia ambil ekor, badannya dia kepala dia akan buang. Dia makan setengah sampai ke ekor. Abang ni marah, yang kau membalik seekor dia makan semua. Arwah mak pesan makan setengah. Ini betul punya pemahaman. Okeylah. Sampai adik dia yang tu, bila dapat tangkap tikus, dia hanya makan ekor tu setengah je. Isi tak makan, dia potong ekor tikus, tikus tu punya ekor dia potong pula separuh. Bila abang-abang dia marah, kau ni membazir. Aku membazir. Mak dulu bilang makan setengah ekor. Ekor, jangan takwil lagi. Ekor. Ini tak payah fikirlah ekor itu aku duduk di mana besar mana, tak payah. Itu maknanya putra kamu tak payah. Dia sebut ekor, full stop. Lalu 3 kali. Tuan-tuan sekalian, silakan silam ilmu, jangan silam hati. Umpama komputer, risetkan silam, risetkan hati. Jangan kita shutdownkan. Sedikit sebanyak ada error, kita baiki sikit-sikit. Asalkan komputer jangan hang. Bak kata orang tua, terbit mentari menilau mata. Orang lain
kalau sudah sesama sendiri mengambil sepeda, bukankah boleh makan sekitar? Bangsa lain dah maju, kita masih lagi fikir nak pukul lutut dulu ke tangan dulu. Apa berbeza? Bangsa lain dah cipta kejayaan ekonomi, kita masih lagi fikir terawih ni 80. La ilaha illallah. Apa masalah kita? Sebab itu saya fikir kalau semua orang boleh bertolak ansur sesuai dengan tajuk kita pada malam, yang tahu kita dekatkan anak. Perbezaan itu biasa, raihkan perbezaan. Sebab itu pada malam saya ingin berkongsi dengan hadirin hadirat sekalian. Ada beberapa petua yang diberikan oleh baginda Nabi SAW, yang mana petua-petua ini boleh menguatkan ukhuwah sesama kita. Walaupun kita berbeza sokong, berbeza dalaman, tapi petua ini kalau dibuat, Nabi garanti kita boleh jadi baik sesama kita. Yang pertama, Nabi mengajarkan hendaklah ada budaya ziarah. Hanya orang yang sering melakukan ziarah, maka orang ini akan dekat hatinya dengan orang yang diziarahi. Tuan-tuan sekalian, kelebihan orang yang diziarahi banyak. Contoh, tuan-tuan kalau hari esok ada niat nak ziarah kawan-kawan kita di Tampines atau di mana-mana, tuan-tuan niat malam ini sudah dapat pahala yang lebih besar. Ada satu hadis disebutkan zara rajulun akhahu lahu fi qaryatin lahu fa arsalallahu malakan ala madrahatihi. Nabi menggambarkan ada satu orang dia nak berkunjung ke rumah saudaranya di sebuah kampung. Maka bila dia nak pergi, Allah kirimkan malaikat untuk mengawasi arah perjalanan. Lalu kami cerita berlaku dialog di antara malaikat dengan laki-laki. Faqala aina turidu? Qala akhadli bi hadhihi qaryah. Malaikat tanya, kau mau pergi ke mana? Jawab lelaki ini, saya nak pergi ke kampung seberang sana kerana saudara saya ada di sana, saya nak pergi jalan. Malaikat tanya lagi, hal lahu 'alaika min ni'matin ta'uha? Adakah kau nak pergi jumpa saudara kau tu sebab kau ada nak kecik apa-apa dengan dia? Kau nak mengecik duit dia ke? Atau mentang-mentang dia mau balik umrah, kau nak hantar rumah dia ke apa ke? Apa sebab kau pergi rumah dia? Kau dengar dia dapat honorarium, dapat duit apa? Adakah sembarang perkara yang nikmat yang kau nak ambil daripada dia? Maka jawab laki-laki, tak. Uhibbuhu fillah. Saya pergi sebab saya cinta dia kerana Allah, kata laki-laki. Maka kata malaikat, fa inni rasulullah ilaik anna Allah ahabbaka kama ahbabta. Saya dihantar oleh Allah untuk pesan pada kamu, sesungguhnya Allah untuk cinta kepada kamu sebagaimana kamu cinta kepada saudara kamu yang nak kamu ziarahi. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Hadirin hadirat sekalian, orang yang suka ziarah orang lain, dia akan dekat hati dengan orang yang diziarah. Hatta kita pun kalau ada tetamu nak datang, sambutlah. Sebab Nabi sebut, inna dhaifa idza dakhala baitul mu'min dakhala ma'ahu alfun barakatun wa alfun rahmatun. Tetamu yang datang ke rumah kita, dia akan bawa 1000 berkat dan dia akan bawa 1000 rahmat. Bukankah ini satu budaya yang sangat penting? Cuma tentang adab kita nak pergi rumah orang, yang ini tak dapatlah kita terangkan, nanti tajuknya akan tersasar. Lain tahulah kita cerita adab pergi rumah orang. Jangan suka-suka sebab adab pergi rumah orang bukannya Nabi yang pergi, dia punya guide. Siapa yang guide kita cara nak pergi rumah orang? Allah SWT. Dalam surah An-Nur, Allah detailkan, kau nak pergi rumah orang, mesti minta izin 3 kali, bagi salam. Kalau kau tak lagi, jangan masuk. Kalau kau balik kata Allah. Kemudian kalau kau jangan mengintai-intai rumah orang, detail betul dalam surah An-Nur. Lain tahu nanti kita cerita ya. Dan jangan pergi rumah orang suka-suka hati. Macam kita ambil jarahan dengan 10 lebih, kita tiba-tiba pukul 11.30 pergi rumah orang, suka-suka hati pergi rumah orang pukul 11.30. Tak boleh.
Dia cerita waktu aurat. Ini semua dalam surah An-Nur, bukan uraian para ulama. Lain tahun boleh disepakkan lagi. Itu yang pertama, ziarah-ziarahnya. Yang kedua, kalau kita nak merapatkan hubungan sesama kita, Nabi mengajarkan topang gembiralah jika saudaramu itu mendapat kejayaan. Topang gembira, jangan dihantam dia. Ini kita tak mahu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah dengar Nabi menyebut, "Man laqiya aqahu bima yuhibbu liyasurrahu dzalika, sarrahu Allah azza wa jalla yaumal qiyamah." Siapa yang bertemu dengan saudaranya dengan membawa sesuatu yang boleh menggembirakan saudaranya, maka Allah akan gembirakan dia pula pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Mu'jam Shaghir. Tuan-tuan sekalian, ayo kita jadilah orang pertama yang mengucapkan selamat tak kala saudara kita kahwin. Tak kira baru kahwin atau kahwin baru, kita kena ucapkan tanya. Jangan dihantam dia. Kau kahwin ni minta undang-undang tak ikut law. Doakan aja lah. Dia nak kahwin di Batam ke, dia nak kahwin di Singapura ke. Sama ni. Kalau orang itu dapat nikmat, terus kita maklumkan saja kegembiraan kita terhadap nikmat yang dia terima itu. Contoh, orang itu dapat tanah, kita ucapkan tahniah dia dapat tanah. Orang itu dapat rumah baru, dapat peluang pergi haji tahun ini. Orang itu naik pangkat, atau orang itu dapat medal. Kadang-kadang ada sesama kita, kawan kita dapat medal, presiden bagi atau kerajaan bagi. Dia selalu diputuk. Macam mana dia boleh dapat medal? Dia dulu sekolah sama bodoh dan pula di sekolah. Macam mana boleh dapat? Kerajaan kita tak nampak. Takut kata. Mana dia rasa bisnis yang malam tak dapat apa-apa. Janganlah begitu. Ucapkan kegembiraan kepada orang ini. Saya tak pasti tuan-tuan perasan atau tidak. Tak berapa lama dulu ada satu berita keluar dalam laman sosial. Ada satu orang berada emas di sebuah negeri di Pantai Timur. Dia umur dia dah 60-an lah, 6 series lah. Tiba-tiba dia ni memang kena om betul. Dia kahwin lagi, dia dapat kahwin anak-anak baru umur 18. Bayangkan 6 series kahwin dengan umur 18. Kita pun belum tentu sanggup nak menghadapan umur 18 tahun. Tapi maknanya pakcik ni dia orang yang baru. Kita ucapkan selamat hari jaya lah kepada dia. Kahwin dengan 18 tahun. Cuba tengok macam mana komen orang ramai kepada pakcik. Lebih banyak mengutuk ketimbang memberi tahniah. Oi, orang tua, tak tahu diri, dah nak mati. Oi. Apa ini? Yang si perempuan pun mendapat kutukan. Oi, ni gila harta. Kau tahu lah orang tua tu nak mati dia usaha. Ini budaya Nabi ajar. Nabi ajar kalau orang itu dapat nikmat wa in asabahu khairan hana'tahu. Kalau kau nampak saudara kau dapat satu-satu nikmat, hendaklah kau ucapkan tahniah. Jangan didengki-dengkikan, jangan disuzonkan, jangan disangka yang bukan-bukan. Ingat saya tuan-tuan, dalam kitab Hayatus Sahabat jilid yang kedua surat 520 ada dicatatkan satu hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasai, yang mana ada satu riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Diceritakan pada satu hari Nabi dan para sahabat duduk dalam masjid. Bersembang, bercerita. Tiba-tiba Nabi berbisik kepada sesama sahabat, jaga. Ahli syurga nak masuk, ahli syurga nak masuk. Sahabat pusing kepala, mana ahli syurga tu? Sebab yang dah duduk dalam dewan itu, dalam masjid itu, semua yang senior. Abu Bakar, Umar, Osman, semua yang senior. Jangan fikir, ada lagi dengan ahli kelab baru. Tiba-tiba yang masuk satu budak muda. Tak adalah nampak pertokohan macam orang sabar. Tak ada lagi macam masing-masing tengok Aisyah ni. Macam kita lah, dalam duduk-duduk
masuk budak muda, masuk Converse-nya. Oh. Itu budak ni boleh hasad. Itu dia tak confident. Automatic first impression. Okeylah, sahabat kata kami buat tak tahu sajalah, tak tanya tak. Tapi masuk hari yang kedua, Nabi cakap sesuatu yang sama. Dia kata risul. Macam-macam. Budak semalam semua dah jadi confused dalam hati anak Nabi salah orang. Satu baiklah salah orang pakai berkira kita kiamat. Tapi masuk hari yang ketiga, bila Nabi cakap benda yang sama, masing-masing kata ini tak terjadi. Ini bukan coincidence lagi dah. Ini memang betul-betul macam ni. Lantas mereka telah melantik Abdullah bin Amr al-As pergi siasat. Abdullah ni anak Amr al-As, muda lagi. Pula pergi rumah budak ni, cari mana rumah dia. Itu rumah dia, korek rahsia pun cari. Kita nak tahu apa mana. Boleh tak? Boleh. Dia pun pula. Abang ni anak Amr al-As. Abang gaduh dengan ayah abang. Gaduh-gaduh ya Allah tua. Tak ada tempat pun itu. Depan di rumah. Budak dia kata, bang, saya ni pun rumah saya tak ada. Saya sebab saya orang puja. Mak ayah untuk kita untuk di Madinah ni saya datang kerja lah. Rumah puja rumah saya pun kalau abang tidur, okay, saya ada masalah je lah. Tak ada lah selesa. Saya ada satu malam je, esok siang untuklah yang saya tu. Okay lah. Abdullah bin Amr dia perhatikan rumah. Dia tengok tak ada ketokohan budak ni kaki ibadat. Apa tak ada lah. Rumah tu tak ada cerminan orang buat ibadat. Malam tu dia pun standby dan tengok ada tak dia bangun kira bulan. Tengok tidur semua ya. Macam mana Nabi boleh cakap budak ini boleh masuk. Pagi dia bangun semua pergi semayang di Masjid Nabawi. Itu saja lah. Akhirnya dah tak tahan. Abdullah bin Amr buat rekod pada sahabat dan kata tegang sajalah apa misi kita. Dia pun beritahu, abang minta maaf tanya abang ni pura-pura saja fikir muslihat. Apa puncanya adik ni? Nabi pun mati masuk surga. Budak betul ni, dia 3 hari nak cakap. Itu bukan salah lagi, memang awak masuk surga lah. Cuba ingat balik apa amalan. Budak ni kata, saya ni tak ada amalan. Cuba fikir balik. Wah, agaknya apa amalan kita. Cerita ni kita akan sambung selepas ini. Sebab saya dimaklumkan kita akan menjalankan tabung. Dan mohon dimaklumkan juga kepada para jemaah bahawa pungutan ini, yang mana tabung yang akan digerakkan ini adalah untuk prasarana masjid, untuk kenaikan lift, untuk persediaan Ramadan dan beberapa keperluan-keperluan yang lain. Jadi nanti kalau ada tabung yang bergerak, bolehlah tuan-tuan memberikan sumbangan. Itu yang dimaklumkan tadi. Sambung balik. Budak ini bila dia asal-asal, Abdullah bin Amr tanya, cerita. Berkata tak ada abang. Alamak janganlah telefon rahsia. Kau cerita sikit. Apa-apa doa baca. Tak ada. Fikir lagi. Oh ya begini bang, saya amalan tak ada. Tapi satu perkara mak ayah saya ajar saya dari kecil. Pertama sekali mak ayah saya ajar, saya tak pernah satu buruk dengan orang. Saya mesti selalu satu baik dengan orang. Always positive thinking. Think positive. Saya tak pernah think negative dengan orang. Orang macam ni tak boleh jadi polis lah. Kalau jadi polis tak pernah ada suspek dalam hidup. Susah juga. Polis dia terpaksa negatif tinggi. Kalau tak ada suspek pun nanti pecah rumah. Siapa nak tangguh? Jangan Islam tak tangguh. Hari ni bila nak tangkap tak boleh lah. Ni kalau yang pekerjaan selain dari Islam, dia tak pernah ada buruk sangka. Contoh dia keluar dari masjid, takdirnya selipar dia hilang. Dia tak pernah kata, oh ini mesti budak tadi. Aku tengok dia lain macam lah. Dia datang dulu pilih dah orang yang aku nak cek CCTV lah. Mana? Tolong tunjuk CCTV ini. Saya ingat budak ni. Dia cepat urusan. Tapi dia kata tak. Mak saya ajar kalau apa juga berlaku satu banyak. Oh, selipar hilang. Masya Allah. Barangkali Allah nak bagi ini rezeki orang lain pakai salah ambil agaknya. Dia pun niatkan selipar ini makhluk yang dekat hanya Allah.
takkanlah makhluk boleh kekal macam Tuhan. Sangka baik hilang. Masya Allah. Kalau di Mekah lagi lah seminggu kalau hilang maka menangis lah kata punya panas nanti jalan. Ya Allah Tuhan hilang. Aku jangan macam ni lah. Ya Allah, aku tadi kasih pun dari hati ya Allah. Ya Allah. Tapi jangan bawa seminggu ekstra. Ada orang yang pergi berangkat, dia pergi barang, dia bawa sandal, bawa pasang. Orang tanya, wah bawa tu pasang apa? Aku kena standby lah. Pakai satu kalau hilang ada satu lagi. Bila dia niat begitu, setiap kali pergi masjid seminggu dia hilang. Apa sebab dia dah doa dari sini supaya dia pun hilang. Setiap kali kalau pergi 10 hari, 10 pasang. Satu kali dia. Kita ambil warna pulang. Kemudian budak ni kata yang dulu mak ayah saya ajar, saya tak pernah dengki dan iri hati dengan kelebihan orang. Ini dia. Inilah yang menjadikan kita boleh bersatu padu. Tak pernah dengki dengan kelebihan orang, tak pernah iri hati dengan kelebihan dia, dan selalu sangka baik kalau dia dapat nikmat. Seperti ibu-ibu juga ya, kalau nak masuk surga, selalu sangka baik. Selalu jangan negatif thinking. Tak boleh. Contoh, kalau bawa kereta kita, balik nanti ada orang menonton. Sangka baiklah, ya Allah, kereta orang menonton lah. Ini makhluk tidak kekal yang besar ya Allah, sangka baik. Malam ini hilang, handphone hilang. Ya Allah, handphone aku hilang. Tidak berlaku sesuatu melainkan izin-Mu ya Tuhan. Kau izinkan hilang, maka dia hilang. Ini takdir-Mu ya Allah. Aku terima iman kepada Allah dan kepada. Kan tenang itu. Itu kalau perempuan suami yang buat mati-mati sikit, jangan marah-marah kepada suami. Ada suami yang ada kepercayaan di sini dan ya Allah semuanya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu masih jadi roh atau saya juga merit, jadi qadiyah, bukan jadi main koko. Saya jadi qadi di Timur. Kalau urusan poligami, kita qadi ni NCR, nikah cerai betul. Tiga ni memang yang itu. Kalau pergi poligami, ini sensitif, tapi cerita kan. Saya ingat 99.9% orang lelaki kalau dia buat permohonan untuk poligami, bila kita tanya dia standard soalan, Pakcik, kenapa nak kahwin satu lagi? Pakcik dah pencet, dia duduk rumah nanti kahwin pun gaduh Pakcik, nanti sakit jantung, dia pulang kereta, tak boleh masuk rumah, gaduh, gaya jalan begini, Pakcik tak tua. Kalau muda, tak apa, tahan gaduhnya. Apa jawapan orang lelaki? Majoriti orang lelaki. Bila kita tanya Pakcik, kenapa nak kahwin satu lagi? Jawapannya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Telah tertulis di doaku, mantap tidak boleh. Tapi orang perempuan tidak boleh. Apa takdir? Apa takdir? Oh ini sudah terbayar. Ini sudah dia, sudah sesat. Senang cerita satu kali sajalah. Satu kali sajalah. Aku mau gaduh-gaduh. Macam tadi kita tengok sembahyang, imam turun tangan dulu. Satu baik saja. Oh imam ni sakit lutut tangan. Jangan imam tak ada ilmu. Dia ikut yang minoriti punya pandangan. Tengok kita jumur, lutut dulu, itu kurang ajar. Janganlah satu baik saja. Sebagaimana kita pergi sembahyang di Mekah, sembahyang jumur tak ada mundur. Ada kita nak tutup. Mana ada satu baik saja lah. Nikah, tak buat macam mana. Tempat kau, bukan tempat aku. Okey, satu hari saja. Tuan-tuan pergi sembahyang di sebuah negeri di Malaysia, lain cara. Satu hari saja lah, selesai masalah. Apa orang sini pelik pun, lambat masuk surga. Itu satu buku. Orang luar, orang datang ke Singapura, dia tengok cara Singapura yang punya ibadat, pengurusan dia. Satu hari itu jangan. Kalau ada berjaya satu baik, takkan ada kegaduhan sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi mengajarkan kalau nak mempereratkan ukhuwah apabila bertemu, tunjukkan wajah yang gembira berserta dengan senyuman. Hadisnya, la tahqiranna min al-ma'ruf syai'an walau an farda akhaka bi qasdin qalil. Nabi sebut, jangan kamu meremehkan kebaikan walau sekecil apapun.
Walaupun sekadar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang manis dan ceria. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan sekalian, satu punca kita sering bergaduh bersama kita adalah kerana muka kita tak pernah menunjukkan muka manis nak berkawan dengan orang. Semua muka biasa kali kereta punya muka. Orang takut nak kawan dengan kita. Kita bagi salam pun orang semua salam. Dia jawab salam. Muka macam rumah punya muka lah. Mesti mau senyum. Muka mana ini? Muka walaupun banyak tahun kena pukul cerita lain, tapi mesti mau manis. Senyum saja walau tak ada gigi. Kerana senyuman tanpa gigi jauh lebih manis daripada ada gigi tapi tak senyum. Senyum saja. Senyum manis boleh menjadikan orang semua. Ingat saya Hasan Al-Basri rahimahullah. Kata Hasan Al-Basri yang dikatakan sebagai akhlak ialah apabila seseorang itu memiliki 3 perkara. Kita selalu kenal ya, orang sebut hendaklah kita memiliki akhlak yang mulia. Apa akhlak yang mulia? Kata Hasan Al-Basri, akhlak yang mulia berputar pada 3 amalan. Pertama, kaful adab, wa badlun nada, wa talaqatul wajh. 3 akhlak yang paling tinggi sekali. Sampai kata Hasan Al-Basri, siapa yang ada 3 ini boleh masuk surga sekali dengan Nabi. Muraqabatul Nabi, dia jannah. Bayangkan 3 akhlak. Nombor 1, kaful adab. Apa makna kaful adab? Menahan diri dari menyusahkan orang. Kaful adab. Baik kita kejap tanya orang Singapura, hebat sekali persepahaman antara kita dengan rakan-rakan kita yang non-Muslim. Dulu saya heran macam mana ya masjid yang duduk di kawasan-kawasan yang padat. Kalau nak solat Jumaat, apa macam? Parking penuh, orang nak pakai jalan dan semua. Tapi rupanya ada setengah rumah ibadah orang-orang bukan Islam membenarkan parking. Saya kira ini sangat bagus. Sebab kalau di tempat lain orang main suka-suka hati parking, takut parking, belum jalan macam-macam. Akhirnya kawan-kawan kita yang non-Muslim nak jalan dah tak boleh lagi. Akhirnya marah. Dia akan marah pada kita, marah pada orang. Sebab perbuatan kita menyusahkan orang. Orang yang berakhlak, dia ada kaful adab. Dia tak nak susahkan orang. Sebab itu kadang ada orang tanya, Ustaz, kalau saya langgar lampu merah, berdosa. Ada tak dalil Quran ke hadis itu kaum ulama 4 mazhab yang kata wajib taat lampu hijau jalan merah berhenti. Kalau saya langgar lampu neraka, ini soalan kurang ajar. Dia begini, tak semua benda itu kau kena cari dalil-dalil begitu. Secara umum Nabi sebut kaful adab daripada hadis. Itu jangan menyusahkan orang. Kalau lampu hijau kau langgar, lampu merah kau langgar, macam mana dengan orang lampu hijau di sana? Bayangkan pula kerana kita langgar lampu merah, kita mungkin kata, aku banyak berbayar sama nak berusaha nak tolak poin, tolak aku bersalah. Tolak lah, aku tak bisa 2 tahun. Okeylah kita kena cakap kita ada duit. Tapi kalau gara-gara pelanggaran itu menyebabkan orang yang sepatutnya jalan, kita langgar. Yang bawa kereta itu pula seorang bapa yang ada 2 orang anak. Kakinya hancur tulang di hantam. Dia dah tak boleh jujur jadi okey, jajan dan macam-macam lagi. Kalau dia mati, lagilah anaknya jadi yatim piatu dan macam-macam. Perbuatan kita melanggar lampu merah menyebabkan orang lain susah. Adakah itu nak tunggu dalil juga nak cerita hukumnya? Tak payah. Itu semua boleh disabitkan dengan kisos. Tetapi dah kau membunuh tanpa sengaja, boleh minta kisah. Maknanya kalau keluarga tak maafkan, awak dikira lah jawab. Kena bayar denda ikut harga unta. Kalau ikut hukum Islam. Sebab itu jangan menyusahkan orang. Jangan menyusahkan orang. Di Singapura saya tengok, tak ada lah. Kalau parking boleh lalu dalam tempat saya ke dalam selagi ada jalan tak, itu ada tak kereta. Lagi ada jalan tak, dia akan letak lah kereta. Letaklah stiker lah. Apa masalah kalau telefon nombor ini? Ingat kita tak ada kereta lain. Mau ada kereta dia, handbrake modal tak turunkan, susah. Perbuatan begitu menyusahkan orang. Walaupun kau ada kerja nak semayang sekalipun, menyusahkan orang. Jangan menyusahkan orang.
Yang kedua kata Hasan al-Basri, Badrun Nada. Apa arti Badrun Nada? Badrun Nada ni dia suka membantu walaupun dia tidak ada ekspertis dalam benda itu, ataupun dia tidak ada kemampuan. Tuan-tuan malam ni kamu jalan, tuan-tuan bantu, munasabah, tuan-tuan ada duit. Tapi Badrun Nada ni dia duit tak berapa nak ada, tapi dia tetap membantu masjid dengan cara membantu kerja-kerja masjid. Dia tetap nak bantu walaupun dia tidak ada kemampuan. Contoh lain, saya pernah jumpa satu orang dalam kereta dia tuan-tuan boleh ikut lah benda lain. Dalam boot kereta dia memang dia taruh air mineral satu karton. Kemudian dia ada kek, mampir, dia bawa kuih-kuih sikit, dia ada bawa ekstra payung, sampai begitu payung dia bawa. Apa tujuan dia simpan? Nak jual? No. Kalau dia order di mana-mana, sekali dia nampak ada kereta rosak, dia ni bukan komen, tapi dia akan berhenti ke tepi, turun, bawa air, bawa kuih, bagi kepada orang yang owner kereta yang rosak. Tujuannya nak bagi orang tenang dulu, minum air, relax-relax, sebentar tunggu bantuan. Kalau ada anak-anak kecil, turunkan dia, duduk dekat tepi-tepi pokok sikit, bagikan payung, bagi air, sembang sekejap lah. Saya ni nak komen, bagi air dia. Kalau jumpa lagi, Assalamualaikum. Nah, gitu je. Ada orang begitu. Tuan-tuan pun boleh buat lah. Dalam kereta biasa, walaupun bukan komen. Kalau komen, dia akan bantulah. Kalau nak rosak, tolongkan. Ada pernah saya jumpa satu orang, dia kerjanya sepanjang jalan ikut bersih di maluang sampai ke Robek. Kalau dia on the way, dia nampak ada kan tayar lori selalu, bunga tayar tercabut ya, tayar buang-buang selalu bersepah atas highway. Dia akan berhenti, dia alihkan bekas sisa tayar-tayar lori. Sebab dia ni nanti takut budak motor lah, pokok mangga lagi besar apa sisa-sisanya. Bila saya dapat kereta pakcik pergi kereta pakcik ni masuk surga. Ustaz, ceramah lah masuk surga. Tak ada ceramah tak, belum tentu ceramah masuk surga. Pakcik ni amalan masuk surga. Sebab Nabi sebut alihkan duri itu pun boleh masuk surga dari jalan. Ini pula pakcik alihkan lalu besar dari duri itu tayar lori punya bulu. Siap ada jauh jatuh lagi. Berapa duri ada dalam satu tayar. Mana tuan-tuan pun boleh buat. Ada seorang saya pernah dia pertolongan yang dia tawarkan adalah kalau mana-mana asatizah nak datang ceramah, dia menawarkan diri jemput asatizah bawa ke masjid. Padahal dia bukan lembaga pentadbir masjid pun, tapi dia offer diri. Katalah naik iklan ceramah ustaz sekian-sekian, hari bulan sekian-sekian, tajuk sekian-sekian. Dia akan call dengan imam ke, dengan imam masjid ke. Dia kata, ustaz nak tanya, hari ini ceramah kita, dia dah sampai ke belum? Kalau belum, saya offer diri saya pergi ambil. Saya kata, minyak pun tak payah, ini saya buat nak ibadat saja. Dia sudi membantu. Dia ambil di rumah ustaz-ustaz di mana-mana, dia bawa belajar. Habis kan dia hantar ke. Kalau ditanya ustaz nak minum teh tarik, tak ada saya hantar. Kalau nak minum, saya belajar tak teh tarik. Kerja itu banyak. 3 orang yang saya jumpa, dia memang menawarkan diri untuk nak bawa asal-asal. Kalau dengan orang alim-alim datang, dia tawarkan diri. Dan dia tak claim pun dengan masjid. Dia nak tolong tadi. Maka saya kira ini satu peluang baik Badrun Nada untuk buat kerja. Ada dulu satu artis, tak boleh sebut lah nama dia, masih masuk itu, kena saman lah. Ada yang dulu saya sebut, untuk jalan-jalan lah, tak bagi lah. Ada satu artis masih di tengah shop dulu. Dia kalau pergi mana-mana, sampai saja di situ, airport, akan ada kereta lagi. Pernah melakukan satu kes, dia nak datang ke Kuantan. Masa tu dia tengah mobil itu, penganjurnya ada satu tempat di situ lah. Ada satu orang ni dia boleh jumpa pengajar. Dia kata, cik, saya tawarkan diri nak ambil artis ni kat airport boleh? Oh tak boleh lah, kita dah ada pemandu kita. Takut cik, saya bayar cik RM3,000 sebab saya dah ambil artis ni. Dia pergi airport, dia bayar, dia pergi airport. Dia ambil lah, artis tu sampai, pakai sepeda hitam. Naik kereta artis tidur, daripada airport sampai tu, bayar RM3,000. Tak ada apa-apa. Penyanyi tu tidur, belakang tu. Tidur. Dia pun selfie lah, rek-rek sambil bawa kereta. Kos ni RM3,000.
Sanggup. Sebab nak ambil perkataan daripada Al-Dini naik balik kampung di situ. Kau tahu penyanyi itu dah lain kita. Kita cerita yang penyanyi itu naik tapi tidur sepanjang jalan. Jadi tuan-tuan boleh layan. Yang ketiga, Nabi kata Hasanul Basri, talaqatul wajhi. Talaqatul wajhi ini wajah yang berseri-seri, muka yang sentiasa manis. Ayolah tuan-tuan, marah boleh menjadikan kita sakit jiwa, kerana marah merugikan, senyum menguntungkan. Ketika marah orang menjauh, ketika senyum orang mendekat. Ketika marah orang menjadi tenang, ketika orang menjadi tegang. Bila kita senyum orang menjadi tenang. Bangsa kita bangsa peramah, bukannya bangsa pemarah. Maniskan muka, antara orang itu pada. Yang keempat, Nabi mengajarkan, kalau kita ingin merapatkan hubungan ukhuwah, beritahulah kepada orang yang kita cintai itu bahawa kita ingin benar-benar mencintai. Berterus terang, Nabi sebut, idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Nabi sebut, apabila kau cinta kepada kawan kau, maka hendaklah kau cakap pada dia bahawa kau cinta kepada dia. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, anna rajulan kana 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqarra rajulun. Satu ketika ada satu orang lelaki di duduk sebelah Nabi. Sedang dia bersembang dengan Nabi, ada satu orang lalu dekat dengan mereka. Faqala ya Rasulullah, inni la uhibbu hadha. Faqala lahu Nabi, a'lamtahu? Qala. Lelaki ini pun beritahu kepada Nabi, ya Rasul, yang lelaki lalu dekat saya tadi, yang lalu dekat kita tadi, saya sayang kepada ya Rasul, awak saya pun, awak best friend, I love lah, saya panggil bagus dia. Nabi dengar, awak sayang dia, awak dah cakap dia, awak sayang kepada dia. Itu dia betul, takkan dia cakap dia sayang kepada dia. Maka Nabi pun kata, a'limhu falahiqahu faqala inni uhibbuka billah faqala uhibbuka alladhi ahbabtani. Nabi pun pesan begini, kamu beritahu kepada dia bahawa sesungguhnya aku cinta kepada kau kerana Allah. Kemudian orang yang kau cakap ini pun jawab pula, semoga Allah mencintai kau sebagaimana kau mencintai putranya. Hadis riwayat Abu Dawud. Sebab itu jangan ditunda lagi. Kalau kita cinta kepada kawan kita, beritahulah pada dia bahawa kita sayang pada dia. Kalau cakap malu, tak apalah, WhatsApp tu ada kan, WhatsApp tu tak payah tulis sekarang, tekan je gambar bibi tu banyak-banyak. Love you my brother. Okey lah, kita nak beritahu yang sayang kau. Cuma kalau isteri kita baca, orang tahu perempuan mana ni, dia akan sanggup, asal tak cukup lagi. Selalu sanggup. Kita cakap pada kawan-kawan kita. Saya ingat hari-hari kita mesti cakap kepada kawan kita, brother I love you lah, mesti cakap. Ada. Kalau kata, kau lain macam lah, macam hari ini lepas mungkin kau lain macam. Aku ikut sunnah Nabi ya. Nabi bilang, aku cakap kalau dia sayang kepada kau, pada seseorang, kita cakap. Lalu budaya kita di Nusantara yang saya ingat tak terkenal. Kalau Mak Saleh, kita tengok, Mak Saleh bagus. Kalau di Eropah, di England misalnya, dia selalu panggil orang yang dia sayang dengan gelaran dia sayang betul. Kalau kawan-kawan dia, hello love, dia sebut hello lu kan, hello lu, hello lu. Dia orang putih ni tak pandai sangat bahasa Inggeris, L-O-V-E dia sebut lu. Kita lagi naik Inggeris daripada dia, L-O-V-E, lu. Hello lu, come to the booth, why do you want to die? Dia kata, hello, come to the booth, why do you want to die? Hello, come to the booth, booth bus, di US booth, dia sebut, betul nama saya. Dia kampus order dia, hello, come to the booth, to downtown, want to downtown, to die. Kalau informasi itu saya, kalau die begini, today, to die. Kadang kita bukan, kita foreigner. Masuk kedai pagi-pagi nak beli roti. Morning lo.
Macam ni panggil aku dulu pula. Kita, berapa banyak kita pernah ucap le kepada saudara-saudara kita. Bagus. Sesama kita ni memang kita tak ucap. Nak alam tentang waktu asing, bahagilah kita tak pernah ucap. Kalau mana cakap orang Nepal, orang lain, halo lu, kata lu. Tak pernah. Halo lu, minyak 10. Tak pernah. Oi, 10. Kita, oi. Memang kita ni ada satu perasaan yang panggil gili. Bukan tokoh gili. Anak biasa. Habibi, ya umri, umur mustaqal. Dia ada yang panggil mujamalah. Mujamalah ni dia punya alam tu 10 minit. Habibi, ya umri, ya maulai, ya Arab kita panjang tu. Dia nak hujung dia cakap apa-apa saja. Tapi dia punya intro panjang tu. Habibi, ya maulai, ya umri, ya abiyati. Ayat itu maknanya kuat kasih, kuatkan wayung, mengharap jantung, macam-macam. Kita tak ada culture itu. Maksudnya orang Arab ada. Tapi kalau kita betul nak ikut sunnah, kita kena buat. Geli pun geli lah. Terakhir pada malam ni buat dalam masa itu. Ngetes dulu. Ada tu madrada. Aku tu kan Kau ni kenapa sendiri? Aku dah ceramah. Ceramah tak hilangkan sepuluh cakap itu. Yang kelima, Nabi ajarkan, kalau kita berpisah dengan saudara kita, mesti minta dia mendoakan kita bila kita berjauhan dengan dia. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menceritakan, "Istadzimtu fil umrati fa'adina li." Aku pernah minta dengan izin untuk pergi menunaikan umrah. Lalu baginda Nabi membenarkan. Faqala la ta'sana ya ukhayya min du'atika. Nabi pesan, wahai saudaraku, jangan lupakan kami wahai saudaraku dalam doa-doa kami. Kemudian baginda mengatakan satu kalimat yang menggembirakan aku bahawa aku akan mendapat keuntungan dengan kalimat itu di dunia. Kita kena selalu beritahu pada kawan-kawan, jangan lupa doakan saya, ada kena beritahu hari-hari. Kita mesti beritahu dia, jangan lupa doakan saya, jangan lupa doakan saya. Macam dulu bangsa suratan, kenangkanmu dalam doa. Dan sekarang kenangkanmu dalam posting, kenangkanmu dalam WhatsApp, kenangkanmu dalam teks SMS. Mesti mau tunggu dia doakan. Terutama khusus dalam konteks dalil tersebut, Umar Al-Khattab nak pergi buat umrah. Jadi kalau ada saudara kita nak pergi buat umrah, ikut sunnah buat benda yang sama. Ente nak berangkat, doakan saya ya, doakan saya. Itu standard, tapi bukan standard biasa, tapi itu Nabi ajarkan. Kalau orang nak berangkat, jangan lupa doakan saudara-saudara di sini. Masa di Madinah itu masih setia hari. Ada satu rumah saya buat haji awal. Orang tak ada lagi di Madinah, kita dah pergilah seperti itu. Yang orang tak ramai. Duduk kat makam Nabawi, kat makam Nabi. Ada 2-3 orang foreigner lah, mungkin orang Pakistan, India, kita tak tahu mana nak cakap Arab. Saya tengok dekat makam Nabi itu jampak kertas. Kalau lubang-lubang tu apa? Kertas kecil-kecil, dia gulung-gulung jampak. Kita tegur dia, putus si balah haram. Kata awak ni buang sampah haram. Putus si balah haram. Itu bukan sampah. Ini buang apa tu? Itu doa. Itu buang doa dalam makam. Orang kampung kirim banyak. Mana nak baca tu? Dia boleh sampah tu Nabi baca doa. Itu kita. Jadi tuan-tuan tu kalau kirim doa dengan orang baca cek betul-betul. Kau yang main sampah lah. Alah-alah dia malah nak baca benda banyak. Tapi kalau nak support bagi dekat polis yang dekat Hajar Aswad itu mustajab doa. Sebab dia betul-betul sebelah Hajar Aswad. Doa Aswad dia. Manakala kita baca rezeki kita, ayo kita doakan saudara kita. Nabi sebut min muslim yasmu li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malak wala kadhib. Mana-mana orang yang membacakan doa kepada saudaranya dalam keadaan saudaranya tak tahu pun dia mendoakan, malaikat duduk di sebelah dan kata kepada orang ini, kau pun akan dapat apa yang kau doakan. Hadis riwayat Imam Muslim.
Contoh kita doa kepada saudara kita yang ada di hospital. Dia tak tahu kita doakan dia. Ya Allah, saudara yang sakit, Ya Allah, dia anak ramai, Ya Allah, beri ada kesihatan yang baik. Kembalikan kesihatan dia pulih seperti sedia kala, supaya dia dapat bekerja dengan baik, Ya Allah. Kau kesihatan dia, Ya Allah, juga baik, Ya Allah. Aku nak bantu tak ada sana, Ya Allah. Aku doakan kau. Kita doakan kawan kita tak tahu. Nanti Tuhan hantar satu malaikat duduk sebelah, walau kamu mesti. Aku ditanya, amin, kau pun dapat. Amin, kau pun dapat. Amin, kau pun dapat. Maknanya apa kita doakan akan dapatkan. Macam bola, nak kita balik ke dinding, balik seluruh balik itu. Niat kita nak bagi ke dinding, kita balik. Sebab itu mesti doakan kebaikan kepada orang. Kalau kita laknat orang, kamu juga malaikat kamu, kau pun dapat. Kau pun dapat. Kau pun dapat. Pada muka. Kita jangan maki apa pun dapat. Dan tuan-tuan minat main bola misalnya. Tuan-tuan minat Liverpool, tuan-tuan benci Manchester United, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak dapatkan kemenangan, tuan-tuan jangan doakan pasukan yang tuan-tuan suka. Doakan pasukan yang tuan-tuan tak suka. Contoh, tuan-tuan, Singapura tak suka JDT. Sekarang tuan, Ya Allah, berilah JDT menang kalau nak lawan Singapura. Amin. Malaikat akan kata, Singapura menang. Singapura menang. Asalkan saya lakukan saya berlaku. Contoh, ketika jangan doakan laknat kepada orang. Akan baik itulah, hati akan jadi lapang. Yang keenam, Nabi mengajarkan, kalau kita misalnya kita nak melakukan berkuah, sentiasalah berjabat tangan dengan erat dan dengan genggaman yang hangat sekali. Bukan yang tadi-tadinya K5, main oh, yo, gitu. Genggam betul-betul. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidak ada dua orang Muslim yang berjumpa, kemudian dia berjabat tangan, malaikat akan diampunkan kedua-duanya itu sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Dawud. Selalu apa khabar? Hai, alhamdulillah, sehat, tak makan belum? Selagi tak lepas lagi tu, ya ampunkan dia orang. Ya ampunkan dia orang. Tapi kadang orang dah terlalu ramai, tak dapat, kita nak semasa salam lalu-lalu. Balik akan jadi kena Parkinson mana kita lah. Kalau berduri ya, kalau tuan rumah nak salam lama-lama boleh dia. Itu kalau orang di VIP, kalau salam tunjuk kanan. Ini salah. Tak mampu. Tapi kalau kita jumpa orang kita, apa khabar? Alhamdulillah. Genggaman biasa kan. Salam kita besen, terpulang masyarakat akan berseru. Tapi kalau ikut satu hadis yang lain, Nabi mengajarkan, kita kalau salam ni dia ada salam semut. Salam semut ni, salam tanpa biji je. Masalah, orang Arab buat, orang putih buat, orang Eropah buat. Apa mereka? Ada Arab. Arab dia cium sampai 3-4 kali. Mungkin habis-habis dia cium macam. Itu orang belah sini Allah nak cium masalah. Bukan tanah, beli je. Ini macam aduh, kenapa lalu jorok, itulah Arab kita tak tahan. Kira budaya kita. Arab, Masya Allah. Arab kalau cium, dia kalau baru kenal, itu kali. Itu baru kenal lah. Tapi kalau sahabat Arif, 8 kali. Sudah lagi apa kali. Itu pastilah. Sebab itu, bila kita salam perlu cium, nak umpat sampai hari ini. Contoh supaya subuh hari esok, contoh salam belum. Salam. Takkan nak pukul 8 kita dah nak bentuk dia, nak umpat. Tak sampai hari ini. Aku pukul 6 dia muak-muak dengan dia. Takkan pukul 8 nak umpat. Tak sampai hari ini. Itu hikmah. Yang ketujuh, berilah hadiah kepada dia pada waktu yang istimewa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Alaikum bil hadaya fa innaha turitul mawaddata wa tuzhibu dhaghaina." Hendaklah kamu saling memberi hadiah, kerana hadiah itu dapat mewariskan rasa cinta dan menghilangkan kotoran hati. Hadis riwayat Al-Tabrani.
Kata Aisyah radhiyallahu anha, tahar biasakan memberi hadiah, nescaya kamu akan dicintai. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan yang terakhir, yang ke-8, kata Nabi, berilah hadiah kepada mereka dan bantulah menyediakan keperluan mereka sekiranya diperlukan. Man nafasa al-mu'minin qurbatan min qurabil dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah akan lepaskan kesusahan dia di akhirat. Wa may yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang yang susah, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satara Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang tutup aib saudaranya di dunia, Allah akan tutup aibnya di akhirat, di dunia dan di akhirat. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi 'auni 'abdihi. Dan Allah akan selalu menolong hamba-Nya jika hamba tersebut selalu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Ingat kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, arba'un tarfa'ul 'abdu ila a'la darajat wa in qilla 'ilmuhu wa 'amaluhu. Ada 4 perkara. Siapa-siapa yang dapat buat, nescaya Tuhan angkat dia punya darjah, walaupun ilmunya tak tinggi, walaupun amalannya tak banyak, tapi dia punya maqam tinggi. Apa 4 amalan tersebut? Al-ilmu wat-tawaddu was-sakha wa husnul khuluq. 4 perkara itu adalah murah hati, artinya dermawan. Yang kedua, rendah hati, tidak sombong. Yang ketiga, dermawan, suka menderma. Dan husnul khuluq, budi pekerti yang luhur. Cuba ingat balik, nenek moyang kita belajar agama tak tinggi, tapi kenapa dia orang itu barokah? Ada yang belajar tak pernah tinggi pun agama, mati yang iman dapat barokah. Apa sebab? Sebab kata Imam Junaid Al-Baghdadi, Allah boleh angkat darjah seorang walau ilmunya tak terlalu tinggi, walaupun dia amalan tak sehebat orang lain pecah dari semayang, dia biasa-biasa saja. Sebab dia ada 4 perangai. Salah satunya akhlak sesama orang. Inilah 8 perkara yang kalau dapat kita amalkan, hadirin-hadirat sekalian, boleh menjadikan kita ini 8 ukhuwah sesama kita. Bersesuaianlah dengan apa yang kita bincangkan pada kesempatan malam ini berkenaan tentang hubungan sesama manusia, iaitu yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita eratkan. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf segala kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, kita tutup majlis ini dengan doa. Moga-moga diberikan hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala hubana fi talab al-ilmi wa sunnah ikhlas al-ilmi wa la'amal bihi wa nashrihi hatta ya'tiyan al-yaqin. Rabbi zidna ilman wa wasi' rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi rusulihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirah wa min al-muqarrabin ya katsirul amwal ya hasanal fi'al ya qarban ila zawal ya mut'iman ila misal fakal hamdu minna wa syarfu 'ala al-hal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa inna Ramadan. Ya Allah, dekatkan umur kami pada Rajab, dekatkan umur kami pada Sya'ban, panjangkan umur kami pada bulan Ramadan. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Mohon berdoa memaafkan perjalanan saya malam ini. Baik balik kekuatan selamat sampai ke destinasi. Yang kedua, saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak yang di 44 hari saja kurang lebih kita akan sambut. Semoga Ramadan ini Ramadan terbaik. Dan takut sebab Ramadan ini saya tak masuk Singapura, jadi saya terus mengucapkan selamat Hari Raya Kelain, selamat Raya. Maaf saya dan batin, hati-hati di jalan raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.